والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita sebelum solat Jumaat pada hari ini menjadi Jumaat yang pertama di dalam bulan Ramadan 1434 Hijrah. InsyaAllah kita akan masuk di dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim sebagai hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai barakah di dalam kehidupan kita insya-Allah. Ayat berhubungan dengan puasa Ramadan. Kalaulah kita akan mendengar sebagai satu tilawah, insya-Allah akan menjadi satu hidayah baru di dalam kehidupan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Alhamdulillah, kita mendengar beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-183 sampai 187. Satu perhatian yang kita tengok di sini, ayat ni semuanya akhir dengan la'allakum. Kalau kita tak perhati, sekaligus kita dengar ayat-ayat hubungnya dengan puasa memang jelas dah. Allah Ta'ala fardu
puasa ke atas orang Islam serupa juga dengan fardu puasa ke atas umat-umat Nabi dahulu. Semoga apa tu? La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Mari ayat yang ke 185. Allah Ta'ala ayat pula. Cuba kita pergi yang ditertib sesuatu dah. Saya cerita di sini. Ayat yang ke 184. Allah ayat katanya puasa tu adalah beberapa hari yang tertentu, iaitunya 29 sampai 30. Orang-orang yang puasa pula ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang musafir. Orang lemah saat ni maknanya orang tak puasa. Maka wajib ke atas mereka yang sakit, musafir saat ni qada ataupun ganti pada hari lain selepas daripada Ramadan. Masuk kepada orang yang lemah tak kuasa puasa, maka bayar fidyah, maknanya bayar beras sehari adalah cukup bagi orang yang tak puasa nak puasa. Maka lepas pada Ramadan ataupun duduk dalam bulan Ramadan dia tak puasa nak puasa, seperti orang tua, orang sakit semua nyakit dia tak siap, maka dia bayar fidyah, beri makan kepada orang miskin. Orang puasa ketika dalam kesusahan, maka lebih baik baginya, maknanya dia nak puasa apa tak apa, ataupun dia tak sempat puasa apa tak apa, tapi lebih baiknya dia puasa. Sebab Allah Ta'ala ayat wa antasumu khairul lakum. Ayat ni adalah ayat umum, sama ada orang gagah, orang lemah. Tapi kalau sekiranya molek bagi setiap orang, walaupun dia lemah, dia tak erat sikit sebanyak dengan sebab dia sabar, apatah lagi dengan orang-orang biasa yang gagah, yang ada orang yang tidak ada kesusahan di dalam kehidupan dia. Allah Ta'ala ayat di sini wa antasumu khairul lakum. Inilah ayat-ayat hubungi dengan doktor-doktor pakat ayat katanya kesihatan dia akan timbulnya daripada sebab puasa. Orang yang duduk makan semua kisah makan ni, kalau duduk kisah semua suya malam, maka dia tak molek. Bila seseorang tu dia puasa, maka kisah nasi kerapaan ni boleh berhenti daripada duduk kisah makan ni. Alhamdulillah 13 jam 14 jam yang kita puasa akan menimbulkan satu kesihatan kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala ayat wa antasumu khairul lakum. Puasa adalah baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Tapi dengan sebab manusia tak tahu tu, tak tahu hikmat gapo boleh Allah Ta'ala ayat dalam setahun guna puasa sebulan. Puasa sebagai wajib fardu ke atas setiap orang Islam. Bawa mari ayat selepas daripada tu, ayat yang ke 185, ayat berhubungi dengan bulan Ramadan. Mula dengan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Alhamdulillah, boleh katakan setiap orang pakat buklah kau baca Quran, banyak baca Quran. Dalam bulan-bulan biasa kita tak baca mana Quran. Kalau lah kita baca pun sekadar untuk jadi ubat dalam hidup. Sehari-hari tepuh dengan Quran, sikit-sikit baca. Tapi dalam bulan Ramadan, alhamdulillah setiap orang pakai azam belaka nak berhabis baca Quran. Lebih lagi, utama lagi orang yang baca Quran, dengar Quran dan faham makna Al-Quran Al-Karim. Sebab tu Allah Ta'ala ayat satu bulan ni mulianya di dalam Islam sampai ke catat, sampai ke bila-bila, sampai ke hari kiamat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sebab satu ada bulan dalam Quran. Walaupun Tuhan sebut dengan secara umum, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Mula daripada awal buat langit, buat bumi, Tuhan tanda siap dah.
Dunia ni akan musimnya 12 bulan. Alhamdulillah, tapi Allah Ta'ala muliakan kepada kita bulan Ramadan. Nah, bila kita tengok diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia. Orang yang nak kepada petunjuk jalan sebenar, orang tu kena kembali kepada Quran, kena ngaji Quran. Carilah masa kita kena sang wisaitat kepada kita sendiri dah. Dalam masa 23 tahun kita kena menjadi pahal Quran sebuah. Apa boleh saya rayak 23 tahun? Sebab Nabi bina sahabat dia, bina orang di waktu tu 22 tahun lebih ataupun 23 tahun. Kenapa kah kita tak bina masyarakat kita nak jadi orang yang tak tahu gapo, siapakah dia faham Islam dalam masa 23 tahun? Lama dah 23 tahun. Tengok sekali pun lama, tapi dengan sebab Quran tu isi dia banyak, kandungnya dia banyak. Kita taklah Nabi biasa berjaya bina manusia, bina masyarakat di waktu tu dalam masa 23 tahun. Maka cuba kita letak mudah-mudah katanya dalam hidup kita 23 tahun kita nak bina satu kehidupan yang maju, yang bermutu, ada kunafah dalam cara hidup kita serupa dengan Quran. Quran sebagai penerang jalan, Quran sebagai pembeza di antara baik dan jahat. Ini tu ayat jelas-jelas di dalam Quran. Orang yang apa ni? Orang yang menyaksi anak bulan. Dalam ayat yang ke-145 sana, sesiapa yang menyaksi anak bulan, apa anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa dan ikhlas kepada orang ramai supaya berpuasa. Lepas tu raya sekali lagi seolah kata nak nen orang sakit dan orang musafir. Ayat yang ke-183 saat ni raya dah. Mari 185 raya pula. Orang yang lemah, orang sakit, orang musafir, maka hendaklah dia qada puasa. Nah, ganti pada hari lain selepas daripada bulan Ramadan. Mari akhir ayat Allah menghendaki supaya kamu dimudah. Allah tidak kehendaki kamu susah payah. Inilah rahmat tu banyak di dalam ayat-ayat yang kita dengar. Allah Ta'ala nak jadi mudah bagi manusia. Seolah-olah katanya puasa ni fardu, tapi bui kelonggaran, bui kemudahan kepada semua manusia. Kalau dah sakit, musafir, lemah, tak gerak, tua, umur banyak, tak apalah, tak usah ada puasa sangatlah, tak usah ada paksa diri. Gitulah, supaya kamu dapat berpuasa cukup sempurna, supaya kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa ni, dengan takbir Allahu Akbar. Ayat ni dia nak ikut pasal berhari raya lebih banyak daripada hari-hari biasa, iaitu bagi orang yang berpuasa cukup sempurna, orang itulah orang yang berhak untuk takbir pada malam raya dan hari raya. Ni apa ni? Supaya mengikut cara yang diberi hidayah kepada kamu. Allah Ta'ala royak kepada kamu macam mana, maka hendaklah kamu, manusia semua, tunjuk ataupun turutkanlah jalan yang sebenar seperti mana yang ditunjuk oleh Allah. Mari ayat ni Allah Ta'ala royak semoga kamu bersyukur. Tokoh mula-mula saat ni supaya kamu bertakwa. Ayat yang kedua ni supaya kamu bersyukur. Yang kedua mari la'alla. Sani la'allakum, hak ni la'allahum la'allakum tashkurun. Mari ayat yang ke-180 ni. Makanya pula Allah sangat dekat dengan manusia. Ni hubungnya dengan doa. Manusia duduklah di mana-mana sahaja, apabila dia minta dengan Allah, yakin kata Allah Ta'ala sangat rapat dengan dia. Tak mestilah ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak mesti. Walaupun dalam semaya kita sekalipun kita bersemangat, bersemangat nak ya Allah Ta'ala turun rahmat kebaikan dalam kehidupan kita, tapi tak mesti katanya Allah siapa kau dia sudah sujud ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak mesti.
Kita sekadar katanya berdoa kalau nak menangis, nak teriak, nak tubiak air mata pun tak ada gapo. Tapi ada berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni sama ada pasal jamaah ramai-ramai ataupun pasal seorang. Disunatkan ataupun digalak molek nah, iaitu kita minta doa pasal kau. Minta dengan Allah Taala ya sesuatu dalam hidup kita gapo kita sama ada dunia ataupun akhirat. Ini adalah orang panggil satu rahsia yang ada di sebalik kita doa tu, dia akan beri satu semangat dalam hidup kita. Dah kita dah rapai doa ya kepada Allah. Ya Allah, aku ni lagu ni, aku ni hak palpah mari dah. Kalah molek kita minta ya Allah Taala bina lagi kebaikan tu sampai ke akhir hayat kita. Kalau sekiranya benda ni tak molek lepas mari dah, kita minta ya Allah Taala baiki dalam hidup kita sampai ke akhir hayat kita. Minta bukan sahaja di dunia, tapi minta sampai ke dalam kubur, sampai ke padang mahsyar. Ni Allah Taala janji nak terimanya doa setiap permintaan hamba-Nya, nak terima belaka. Asal kau jangan minta benda haram. Jangan minta benda-benda tak molek. Benda molek semua nak terima belaka. Maka hendaklah semua manusia terima ajaran Allah, terima perintah Allah, beriman kepada Allah. Ni saya tuan daripada ayat tu, ayat yang ke-180 ni. Semoga pula, la'alla pula, semoga mereka dapat petunjuk. La'allahum yarshudun. 3 rakaat. Ni la'alla. La'alla dalam bahasa Arab, terjemuh ke bahasa kita maknanya mudah-mudahan. Semoga. Seolah katanya Allah Ta'ala tak ada paksa, tapi dia panggil kita, seru kita. Dah. Ni masuk ayat yang ke 187 pula. Ayat ni panjang sikit. Dihalal berjimuk, bersetubuh dengan isteri di malam bulan Ramadan. Ni adalah kisah ni berlaku pada zaman dulu. Orang yang hijab di waktu tengah hari, dia hijab nak. Bila dia hijab nak, dia kelik di rumah, benar pada nak buka puasa, dia tidur. Bila dia tidur, masa dia buka puasa, dia tak jaga lagi. Dia jaga-jaga lepas pada maghrib dah. Sebab dia tak urut. Pada awal puasa dahulu, cuang boleh makan, boleh jimuk, boleh duduk dengan isteri tu, cuang tu. Cuang antara Maghrib dengan Isya. Jadi susah para sahabat. Setengah-setengah orang ni kena jadi mampu makan minum. Ayat ni lah menjadi sebab orang tu ni, ayat ni turun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalal ataupun diharus orang lelaki ni jimuk bersetubuh dengan isteri dia pada malam Ramadan. Maknanya mula daripada orang bel maghrib sampai ke orang bel subuh. Boleh dia nak setubuh dengan isteri dia, dia nak makan, dia nak minum dan sebagainya. Nah, kerana apa? Kerana isteri kamu adalah pakaian bagi kamu. Ni Tuhan banding bini kita sebagai serupa dengan pakaian kita. Bila dia duduk sekali dengan kita, maka dia tu serupa dengan pakaian kita. Kamu adalah pakaian bagi isteri kamu. Gitulah banding apa halal di antara suami isteri dalam malam-malam bulan Ramadan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu, sama ada baik ataupun jahat. Jika jahat, maka Allah ampun bagi kamu jika kamu benar-benar meminta ampun dan bertaubat. Lepas tu banyak lagi ayat ni. Ayat ni banyak cerita-cerita dia. Saya nak rekah dalam akhir sekali, jangan kamu jimuk dan ataupun bersetubuh dengan isteri ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini yang panggil batal iktikaf lalu dah. Siapa yang pasal duduk lari-lari dah, dia iktikaf molek-molek, dia ingat ke bini dia kelik tengah-tengah malam. Janji dengan bini dia siap-siap dah. Apalah pukul 12 buka pintu, kelik dah. Kelik bersetubuh pula, maka batal iktikaf. Tu hal larang benar-benar. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Talih hukum ni orang panggil dekat lalu dah. Allah Taala pratatra penuh iktikaf bagi orang yang jimuk dengan isteri.
Itulah unek-unek Allah. Jangan sama sekali kamu hampirinya. Saya kepada semua orang, walaupun dia berpuasa di tengah hari, iktikaf di waktu malam, jangan langgar perintah Allah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Akhir sekali, hak la'alla saat ni, semoga mereka itu bertakwa. La'allahum yattaqun. Jadi kita pasal pelik je. Payah kita nak pergi cari ayat-ayat yang Allah Ta'ala tingkai, longkai ayat tu dengan la'alla. Inilah satu hikmah yang ada di dalam ayat Quran apabila kita baca dengan secara sedar ataupun dengan secara tak sedar. Apa boleh Allah Ta'ala akhiri ayat dengan la'alla? Tak serupa dengan ayat-ayat lain. Ayat lain dia Allah Ta'ala ayat, oh mari hukum ataupun ayat kisah, mari ayat akhir sekali, afala ta'qilun, bapa kamu tak mikir, afala tatafakkarun, bapa kamu tak guna akal fikir, afala tasma'un, bapa kamu tak dengar, afala tubsirun, bapa kamu tak tengok. Ayat yang Allah Ta'ala ayat afala tu orang panggil belawen ni, belawen dengan la'alla sana. La'alla ni kalau kita mengaji bahasa Arab hari ni seekor dua ekor dah, mudah-mudah maknanya ke sujau jadai. Kalau terjemah ke bahasa Sieh, maknanya la'alla tu dah. Oh afala maknanya Tuhan tanya, seolah katanya ugup manusia. Hei manusia, bapa mu tak guna? Thamai sujau ไม่ใช้สติปัญญา ทำไมสู่เจ้าไม่ฟัง itulah lebih kurang. Jadi tengok kepada dua ataupun dua bahagian ayat la'alla dengan afala ni orang panggil belaga terus. Sebab itulah dua tiga ayat di dalam ayat suratul Baqarah berhubungnya dengan puasa ni dikatakan ayat fardu, ayat yang menceritakan wajib cara hidup manusia untuk nak jadi betul dengan ajaran Allah. Tapi buat akhir ayat tu Allah Ta'ala seru, semoga alhamdulillah moleknya ayat-ayat macam ni menjadi satu semangat dalam kehidupan kita dan rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada semua hamba-Nya di dalam bulan Ramadan. Gapo hak silap hak salah sebelum daripada ni Allah Ta'ala sanggup nak ampun belaka. Syahrul Maghfirah. Dah kita dah dengar semua hadis yang Nabi baca ataupun Nabi royak akhir bulan Syaban. Bulan Ramadan ni terbahagi kepada tiga bahagian. Nah, yang mula-mula sekali yang dikatakan Syahrul Ar-Rahmah, Syahrul Rahmah, bulan rahmah. Yang kedua Syahrul Maghfirah, bulan ampun dosa. Lepas tu akhir sekali Itqun minan nar, merdeka daripada api neraka. Walaupun hadis ni bukan sahih sangat, hadis diceritakan oleh Ibnu Hibban. Nah, tapi alhamdulillah makna dia, isi kandungnya yang ada di dalam hadis ni boleh kita guna di dalam kehidupan kita. Sebagai akhir sekali, ikhwah yang dikasihi sekalian, bila kita melihat satu perkara yang ingin saya seru diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian berhubungnya dengan Ramadan ni, saya rekah kupas dengan secara mudah dah 3 perkara penting dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kerjakanlah. Maknanya buatlah. Buat ada banyak. Yang benar kita kena buatlah sebanyak mungkin. Yang kedua, jauhkanlah. Tinggal. Benar hak tak pakai dosa, sama ada dosa kecil, dosa besar, tinggalkan. Akhir sekali, jagakanlah masa. Maknanya aturkanlah masa kita supaya molek, supaya betul dengan yang dikehendaki,
yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah siapa nak tengok Ramadan dalam umur mana, sama ada setekik kau, kanmuang kau, tak, kau duduk ke cara hidup ikut boleh tak kau. Tapi bila saya tengok sekali tu, saya rekah katanya Ramadan kita nak buat apa dalam hidup kita jadi berfaedah sebanyak mungkin, sama ada kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Yang kedua, kita pakat tinggal benda-benda yang tak pakai, tak juru, tak baik, sama ada kecek ataupun buat. Tinggal berhabis, usaha jadi dekat tabiat dalam hidup kita. Ambil model Ramadan dia panggil. Ambil model Ramadan ni supaya lekat tabiat. Lepas pada Ramadan kita nak guna semula. Nak guna lagi, bukan nak guna semula saja dah. Ambil Ramadan jadi cara untuk kita hidup jadi berjuruh pasal mana, maka lepas daripada Ramadan kita nak duduk pasal itu. Sampai ke akhir hidup kita. Akhir sekali jaga masa. Cuba kita perhati, kita ni azal belakang ni, nak sembahyang Jumaat cukup. Nak sembahyang sunat cukup. Nak buka puasa, makan sahur mengikut sunnah. Nak rajin sembahyang tarawih, tak setinggal walaupun semalam pun tak setinggal sembahyang tarawih. Bermaknanya kita kena jaga masa kita. Belum pada orang baik boleh jadi kita siap dengan air semaya, dengan pakaian kita nak pergi ke masjid. Maknanya kerja kita tak kira, kita kerja apa-apa sekalipun kita kena jaga masa kita. Berihan welah jadi betul, jadi molek. InsyaAllah Ramadan kita masuk dalam rong dia. Kalau berenah, Ramadan apa yang Tuhan nak wi kepada kita, bermaknanya kita sedia untuk menerima. Tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala wi, kita tak seterima. Tangan kita dah balik, tak seterima kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, bermaknanya rugilah dalam kehidupan kita. Itulah sebagai tazkir sikit sebanyak kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi, insya-Allah. Semoga menjadi petunjuk yang baik dalam kehidupan kita buat selama-lamanya, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.